Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam yang kita tahu kan, tajuk kita malam ni Allah Al-Khaliq. Jadi dari awal ni kita dah bermula dengan persoalan. Kita nak ajaklah semua untuk sama-sama kita bukan sekadar mendengar tapi kita juga berfikir, cuba sedaya upayalah untuk memahaminya. Kan kita nak cakap tentang Allah Al-Khaliq yang bermaksud Allah yang menciptakan. Jadi sebelum tu mestilah kita nak tengok apa contoh-contoh yang Allah dah cipta, supaya kita lagi yakin kan dengan apa yang Allah ciptakan ni. Okay, kalau kita tengok dekat slide ni kan, gambar sebelah kiri tu ada daun yang kering. Daun yang kering ni kalau kita tengok dekat-dekat kan, dia ada urat yang masih utuh. Jadi takkanlah tak ada kuasa besar yang menciptakan semua ni. Ini baru satu daun kan, dan daun yang dah kering. Belum lagi macam-macam jenis daun yang ada dekat bumi ni kan. Ada yang warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Dan setiap tu ada corak yang berbeza-beza. Itu baru daun, belum lagi pokok. Belum lagi buah-buahan yang kita makan setiap hari. Belum lagi sayur-sayuran. Takkanlah tak ada yang menciptakan sehebat ini. Kalau kita tengok cap jari pun kan. Cap jari semua orang berbeza. Walaupun orang tu kembar kan. Dia cap jari dia tak sama. Ya, ada buah kayak gini bentuknya. Lihat garis-garisnya, keren banget ya. Ternyata dia kalau membuka jadi kayak gini nih. Coba. Mungkin nggak sih semua ini terjadi secara kebetulan? Kan nggak mungkin. Coba pembukanya sempurna kayak gini. Semuanya jelas ada yang merencanain gitu loh. Lah kalau ada orang yang bilang bahwa Tuhan tuh nggak ada, ya keterlaluan banget. Coba mikir dong, mana mungkin kemudian biji kayak gini nih bisa didesain atau jadi buka kayak gini, keren banget. Dan ini biji pinus, ada banyak biji-biji yang lain yang lebih keren lagi. Ya nggak, Ceh? Contohnya kayak gini nih. Iya, keren banget ya, Ceh. Ini biji apa, Ceh? Atau tadi kejar pas-pas. Duren ya? Keren ya? Kayak duren mini itu. Wow. Ini Bi. Amazing, keren banget. Dari ini. Jadi ini. Oh, kalau ini dari ini jadi ini. Jadi ini. Tuh coba, keren banget kan? Coba, itu kayak cotton bud ya tuh ya. Sementara ada orang yang mengais-ngais nih, lihat nih. Koko, kamu ngapain kok? Koko, kamu ngapain? Dari yang kayak duren. Betapa halusnya kan ciptaan tu. Dan betapa hebatnya. Siapa yang mampu menciptakan sampai macam tu sekali? Jadi kita mesti terfikir, siapalah yang mencipta semua yang benda hebat-hebat macam ni? Dan banyak pula tu. Dan macam-macam setiap satunya berbeza-beza pula corak dia. Jadi dia punya buktinya ada dalam surah Al-Hasyr. Surah yang ke-59 ayat 24 muka surat 548. Yang bermaksud, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yakni membentuk rupa makhluk-makhluknya mengikut kehendaknya. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita tengok dekat ayat bahasa Arab dia kan, mula dengan 3 nama Allah. Iaitu Allahu Khaliqul Bari'ul Musawwir. Sebenarnya Khaliqul Bari'ul Musawwir ni dia ada ciri dia kurang sama. Tapi dia punya main dia adalah Allahu Khaliq. Allah yang menciptakan. Kemudian barulah diiringi dengan Bari'ul wal Musawwir. Sebab itulah kalau kita tengok satu benda tu, dia rupa dia sangat cantik, kita akan teringat siapa yang menciptakan tu. Allah berfirman kat situ, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Subhanallah tu maksud dia maha suci Allah. Allah tu dia dah memang suci. Jadi kat mana yang nak disucikan tu? Kan maha suci Allah, siapa yang sebut? Kita yang sebut, betul tak? Jadi sebenarnya kita lah yang menyucikan diri kita ni daripada mencampurkan sesuatu selain Allah. Maksudnya orang yang bertasbih ni kan, siapa yang bertasbih ni, dia meletakkan Allah di tempat yang paling tinggi. Sebab dia tak mencampurkan dengan apa-apa yang lain. Maksudnya apa yang Allah perintahkan semua dia buat, apa yang Allah larang semua dia tinggal. Lepas tu kalau ada sesiapa yang bagi arahan kat dia, kalau arahan tu tak selari dengan arahan Allah, dia takkan ikut. Pernah tak kita nampak kan? Pokok, dia berlari. Tiba-tiba berlari kan? Pokok patutnya dia duduk diam kat situ. Pernah tak kita nampak pokok berlari? Tak pernah. Ataupun pernah tak kita nampak ikan kan berenang? Ada tak yang tiba-tiba dia pergi berjalan-jalan, pergi ke sekolah, belajar? Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah. Lepas tu, kalau kita tengok kan, matahari, planet-planet, bintang, semuanya bergerak dekat paksi-paksi masing-masing. Dan tak ada pun yang bergerak keluar daripada paksinya. Bayangkan kan, kalau matahari, dia bergerak dekat sikit je dengan bumi, bumi ni akan cahaya terus terbakar. Kalau dia jauh sikit je, bumi ni akan beku. Tapi tak, dia ikut je perintah Allah. Jadi sebab itulah Allah cakap semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Allah berfirman dalam surah Fusilat yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan.
Tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika betul kamu hanya menyembah kepadanya. Okey. Dalam ayat ni kan, kalau kita perhatikan, memula Allah cakap tentang malam dan siang. Malam dan siang ni ada dalam surah Nur. Allah menggantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Kan Allah cakap, pada malam dan siang tu ada pelajaran bagi orang yang ada penglihatan yang tajam. Apa maksud penglihatan yang tajam tu? Maksudnya pakai spek ke? Tak. Maksudnya dia boleh nampak dengan mata hati dia sampai dia boleh nampak kebesaran Allah tu. Jadi ada apa dengan malam dan siang ni kan? Sebenarnya malam dan siang ni benda yang sangat-sangat pelik. Sebab malam tu dia sangat gelap dan siang tu dia sangat cerah. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang pelik. Tapi disebabkan kita ni dari lahir dah terbiasa dengan kejadian malam dan siang, kita sampai tak terfikir tentang penciptaan malam dan siang ni. Contoh macam sekarang ni kan, bilik kita cerah kan, buka lampu. Tiba-tiba ada orang tutup. Benda pertama yang kita akan tanya apa? Kita akan tanya siapa yang tutup lampu tu kan? Sebab kita tak nampak kan macam siapa yang tutup lampu tu? Jadi itulah yang kita akan tanya. Jadi bila Allah jadikan siang dan malam setiap hari, sebenarnya Allah nak bagi tahu, aku ada ni kat sini, aku ada sekarang. Kalau nak cakap tentang matahari dan bulan ni, masa zaman Nabi Ibrahim dulu, kaum tu banyak yang menyembah berhala, bintang-bintang, bulan, matahari. Jadi Nabi Ibrahim ni dia seorang yang sangat bijak. Dia sendiri suka berfikir dan dia suka bawa orang lain juga berfikir. Dia pecahkan berhala-berhala dan dia tinggalkan satu berhala yang paling besar. Dia letak kapak tu dekat berhala yang paling besar. Orang tahu dia tak suka berhala. Jadi orang tanya, engkau kan yang buat semua ni? Lepas tu dia cakap, taklah, mana ada yang besar tu yang buat. Lepas tu orang lain cakap lah, kau tahu kan dia tak boleh bergerak. Lepas tu Nabi Ibrahim ni cakap apa? Dia cakap macam ni. Dia cakap, kalau macam tu, kenapa sembah dia? Dia tak dapat bagi manfaat, dia tak dapat bagi mudarat. Lepas tu macam tu juga dengan orang-orang yang menyembah bulan, bintang, matahari. Satu dialog yang dirakamkan dalam ayat Quran, iaitu dalam surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malam yang gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tidak suka pada yang tenggelam, dia ini hilang. Kemudian tak kala dia melihat bulan muncul, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tak kala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ini lebih besar. Maka tak kala matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Sadaqallahul-Azim. Sadaqallahul-Azim. Macam itulah dialog-dialog dia. Dia buat dialog tu supaya orang yang menyembah matahari, bulan dan bintang ni berfikir. Apa yang dia nak fikirkan? Sebenarnya kan dia cakap bintang, matahari, bulan semua ni akan lenyap. Tapi yang kekal apa yang menciptakan tu iaitu Allah. Sebab itulah Allah berfirman, janganlah sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jadi nak bagi tahu apa kan? Bila kita tengok kebesaran-kebesaran Allah tu, bukan sekadar nak mengagumi kebesaran apa yang Allah ciptakan tu, tapi lebih daripada tu, kita mengagumi yang menciptakannya. Contoh kita nampak seorang tu macam lawa kan, kita bukan mengagumi dia, kita mengagumi yang menciptakannya tu. Apa-apa yang hebat, kita bukan sekadar nak mengagumi benda tu, tapi lebih daripada tu mengagumi yang menciptakannya tu. Okey, lagi apa yang Allah ciptakan? Dalam ayat ni Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Allah mencipta segala sesuatu. Jadi semua yang ada ni Allah yang cipta. Tanpa ciptaan Allah ni, manusia tak mampu pun untuk buat buku. Betul tak? Tak mampu pun untuk adakan kertas, sebab kertas daripada pokok dan pokok Allah yang cipta. Manusia tak mampu pun nak pakai baju kan, sebab baju ni pun daripada kapas dan kapas Allah yang cipta. Jadi bila Allah cakap Allah menciptakan segala sesuatu, maksudnya segala yang ada dekat sekeliling ni daripada Allah.
Bila kita makan, kita hidup dalam satu rumah, kita pakai baju, kita hidup macam biasa kan. Tapi sebenarnya kita hidup bersama kebergantungan kepada Allah tu. Sekarang ni kita nak tengok pada diri kita sendiri. Macam mana Allah ciptakan? Ada dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 12 sampai 14. Muka surat 342. Maksud dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada seripati, yakni berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okay. Kalau nak cakap tentang penciptaan manusia ni kan, saintis pun ada buat kajian tentang penciptaan manusia. Dan dulu dalam sains, mereka gunakan teori Darwin. Daripada buruk, lepas tu dia berevolusi, lama-lama jadi manusia. Kalaulah betul benda tu, pastilah semua buruk sekarang dah tak ada kan, sebab semua dah jadi manusia. Dan sekarang ni orang buat kajian, memang dekat manusia ni ada saripati tanah. Dari generasi ke generasi, dia membiak dengan sperm. Lepas tu jadilah daripada segumpal darah, ada tulang belulang, dibalut dengan daging, kemudian barulah bayi. Al-Quran ni dah turun 1400 tahun yang lalu. Maksudnya Al-Quran ni kan, dia turun lagi lama daripada sains tu. Sains datang selepas Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ni sangat membenarkan wujudan manusia ni dengan cara yang sepatutnya. Dan Al-Quran daripada siapa? Benarlah kan, Al-Quran ni daripada yang menciptakan. Cuba tengok dekat ayat 14 tadi, kami menjadikan makhluk berbentuk lain. Allah gunakan perkataan makhluk. Makhluk ni dia punya root apa? Khalaqa. Khalaqa tu kata kerja yang bermaksud mencipta. Lepas tu daripada khalaqa ni ada juga al-khaliq. Al-khaliq ni tajuk kita hari ni lah, yang maksudnya pencipta. Okay, lepas tu ada makhluk. Makhluk ni yang kita lah, yang diciptakan. Ada root yang sama, kita selalu guna akhlak. Akhlak ni kan, dia sebenarnya sikap terhadap pencipta. Dia bukan macam moral. Dia nilai moral yang paling tinggi sekali. Kalau moral kan sikap terhadap manusia kan. Manusia sesama manusia. Tapi akhlak ni dia sikap terhadap pencipta. Bezanya orang yang berakhlak dengan bezanya orang yang bermoral kan. Beza dia, kalau orang bermoral, dia akan baik depan manusia. Tapi bila dia seorang-seorang, dia akan buat suka hati dia. Betul tak? Tapi kalau orang yang berakhlak tu, dia ada orang ke, tak ada orang ke, dia sedar dengan kehadiran pencipta dia, jadi dia sentiasa akan jadi baik. Dia contoh kan, kita hormat mak ayah kita sebab kita sayang mak ayah kita ke sebab Allah yang suruh kita hormat dan sayang mak ayah kita. Kita buang sampah sebab kita tak suka dengan kekotoran ke, ataupun kita sedar Allah menciptakan ni sedang ada. Kadang kita rasa cenderung tengok orang tu baik, tapi sebenarnya sama level dia, dua-dua kena struggle untuk merasai Allah Al-Khaliq yang menyuruh. Maka apakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? Benih manusia ni maksudnya sperm lah. Sperm tu kan daripada manusia juga. Benda yang daripada manusia juga pun kita tak mampu untuk ciptakan, betul tak? Semua orang tahu yang dia tak mampu pun untuk wujudkan sperm tu. Sebab daripada sperm dia akan jadi bentuk manusia. Kamukah menciptakannya ataukah kami penciptanya? Sebenarnya sesiapa pun tak mampu untuk jawab soalan ni. Tak mampu untuk cakap ya. Daripada soalan awal, kamukah yang menciptakannya? Atheist kan dia tak ada Tuhan. Dia pun tak mampu untuk cakap ya untuk soalan yang pertama. Dia bagi dia dunia ni berlaku tiba-tiba. Dengan teori Big Bang kan. Mestilah dia tahu yang bukan dia yang menciptakan manusia tu. Jadi soalan pertama pun dia tak mampu nak jawab, soalan kedua petah lagi sebab dia tak jumpa pun pencipta dia siapa lagi kan. Jadi soalan ni sangat tak adil. Semua orang tahu jawapan dia apa. Sebenarnya soalan ni dia berbentuk sindiran untuk sedarkan yang manusia ni sebenarnya sangat-sangat lemah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Mereka adalah orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sadaqallahul Azim. Okay, barakallahu fiik. Okay, kalau kita tengok kan dekat ayat ni, daripada ayat pertama, Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal maksudnya sentiasa berfikir kan, sentiasa ada persoalan dan akhirnya menemukan jawapan. Dengan jawapan tu, dia melihat kebesaran Allah dan dia akhirnya boleh menjadi orang yang berakhlak. Di mana saja dia berada, dia menyedari kehadiran Al-Khaliq tu. Sebab tu Allah berfirman dekat bawah ni, orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka. Tidaklah Allah menciptakan segala ni sia-sia. Dan kita ni sangat-sangat beruntung sebab apa yang Allah ciptakan semua ada depan mata. Walaupun dia dalam bentuk apa yang diciptakan manusia pun, kita tahu asalnya daripada apa yang Allah ciptakan. Jadi di mana pun kita berada kan, dalam rumah ke, luar rumah ke, kita sentiasa berpeluang untuk mengingati Allah sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring sekalipun kan, memeluk bantal dan bantal tu ada kapas dan kapas tu kita tahu kapas tu daripada Allah. Sentiasa berfikir, sentiasa muhasabah dan renungkan supaya kita dapat merasai kehadiran Al-Khaliq dalam setiap tindakan. Apa je yang kita buat, mana je kita berada, ke mana je kita pergi. Kita boleh merasai kehadiran Al-Khaliq tu. Bahkan kita sendiri pun yang diciptakan oleh Al-Khaliq.